panel kedua, dan Dr. Atia Azmi, panel kita yang ketiga untuk majlis pada pagi ini. Dengan segala hormat, saya menyerahkan majlis ini kepada moderator untuk agenda seterusnya. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar warga PWTC? Okey, baik. Kalau saya tanya apa khabar, tolong jawab sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Boleh? Apa khabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Okey, balik semula. 1, 2, 3. Apa khabar semua? Allahu Akbar, Masya Allah, terbaik, tabarakallah. Kita boleh lihat ramai hari ini yang datang ke pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di PWTC. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi baik, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua, kita bersama dengan panel-panel yang hebat. Masya Allah. Kita nak bincang apa sebenarnya? Forum pagi ini yang bertemakan bergandingan demi islah ummah, dengan harapan gandingan hebat-hebat ini kita dapat sama-sama untuk mendatangkan kebaikan ke dalam masyarakat. Hasil gandingan bersama ini, masyarakat akan mendapat kebaikan yang pastinya menjadikan harmoni, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kita akan kongsikan dan lancarkan beberapa buku yang unik untuk difahami dengan lebih mendalam mengenai apa itu bergandingan demi islah ummah. Untuk pengetahuan para pengunjung, buku-buku yang terhasil di hadapan tuan-tuan dan puan-puan dihasilkan melalui gandingan bersama yang utuh yang melibatkan sinergi banyak pihak, termasuklah para asatidzah yang ada di hadapan kita ini bersama dengan rangkaian penulis yang berbakat. Baik, sebagai permulaan, kita raikan buku-buku yang ada di sini. Baik, kita berkenalan dengan buku yang pertama yang bertajuk Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa, karya Ustazah Asma Harun. Masya-Allah. Yang kedua, buku As-Sabrun Jamil, nasihat-nasihat penguat jiwa untuk kamu yang hampir berputus asa, oleh Ustazah Muzayyana. Masya-Allah. Dan buku yang terakhir adalah bertajuk Projek Muhammad, Masya Allah, oleh Dr. Atia Azmi. Baik, jadi gandingan tiga buku ini, kita nak adakan satu manual panduan agar masyarakat terpimpin untuk islah. Islah ni kita nak baiki diri kita, baiki emosi kita, baiki keluarga kita, dan baiki masyarakat secara keseluruhan, Masya Allah. Untuk forum kita pada pagi ini, kita akan ada 2 round. Setiap panel satu soalan dalam 5 hingga 4 minit, insyaAllah. Baik, kita bersama teruskan dengan panel yang pertama yang Masya Allah, yang masyhur, yang sangat aktif dalam giat dakwahnya, yang ini Ustazah Asma Harun. Ustazah, sihat Ustazah? Subhanallah, tengah hari makan nasi udang galah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah punya pantun tu, subhanallah, mencuit hati. Pagi-pagi makan roti bakar. Puan cik pengerusi yang cantik manis, apa khabar? Masya Allah. Saya nak beli pantun tu, saya tak ada idea. Jadi saya jawab, khabar baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Baik Ustazah Asma, untuk yang pertama ni, jadi buku terbaru Ustazah yang bertajuk Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa, boleh tak kalau Ustazah kongsikan isi penting tentang buku ini dan siapa yang patut membacanya? Ringkaskan sahaja sebagai mukadimah, insya-Allah. Tafadhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, nak dengar PWTC bergema dengan takbir, boleh ke boleh? Okey, wahid, isna
Itsnain, Salasa. Takbir. Allahu Akbar. Okey, bila Allahu Akbar, tangan tu angkat. Lepas tu lepaskan suara. Yang kita serukan adalah nama Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Jadi bila sebut tu mesti dengan semangat. Okey, kita test lagi sekali. Lagi tak dapat suara gema takbir yang kita ingin dengar, maka kita akan ulang sampai habis. Boleh ke boleh? 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Macam tak berapa dengar lagi orang kat atas ni. Adik-adik, anak-anak ni, ramai pelajar sekolah, ibu bapa. Okey, PWTC World Trade Center Kuala Lumpur. Mari kita gemakan dengan takbir membesarkan Allah. 1, 2, 3, takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Ada siang dan malam kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari yang barakah penghulu hari iaitu Jumaat, Allah memilih kita untuk berada di majlis ilmu di sebuah taman syurga. Mudah-mudahan majlis kita pada saat ini diangkat oleh Allah sebagai salah satu bukti, salah satu saksi bahawasanya kita semua pernah berada di satu taman syurga yang sementara di dunia. Mudah-mudahan Allah juga pilih kita berada di taman syurganya yang sebenar. Subhanallah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, saya nak ucap terima kasih kepada PTS selaku penganjur rasmi bagi forum kita pada saat ini. Subhanallah. PTS Media Group sedia berhad. Seterusnya kepada Cik Nur Izzati Ilya binti Alfian. Cik rupanya. Masya Allah, kita doakan hari Jumaat yang barakah dikurniakan suami yang saleh pada waktu yang terdekat, pada waktu yang tepat, pada saat yang berkat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kepada yang saya hormati Murabiah Ummah dan guru saya juga Ustazah Muzayana Abdullah. Seterusnya Dr. Atiyah Azmi. Beliau merupakan anak seorang motivasi negarawan, iaitu Prof Muhaya. Ni anak Prof Muhaya ni, Dr. Atiyah ni, angkat tangan doktor. Subhanallah. Seterusnya kepada semua yang hadir, sama ada di PWTC saat ini ataupun sedang melihat secara maya di Facebook dan sebagainya. Okey, dah habis dah masa saya, dibagi 4 minit je. Subhanallah, ini adalah antara karya terbaru yang bertajuk Hijrahku ini sebenarnya untuk siapa? Hijrah kita sebenarnya untuk siapa? Tanpa kita sedar, ibu ayah, muslimin muslimat, wahai anak-anak, wahai adik-adik, kita sentiasa dipaksa oleh Allah untuk berhijrah. Kalau sebelum ini kita berada di alam roh, kemudian kita berhijrah ke alam rahim dalam perut ibu kita. Kemudian cukup masa kita dipaksa lagi mengikut aturan Allah, berhijrah ke alam dunia. Dan selepas ini kita pasti akan berhijrah ke alam barzakh sebelum ke alam akhirat. Dan mudah-mudahan hijrah kita yang terakhir adalah di syurga Allah yang abadi. Anak-anak, ibu ayah, muslimin muslimat sekalian, maka alang-alang kita berhijrah, alang-alang kita mesti berpindah daripada tempat ke tempat, waktu ke waktu, daripada dunia ke dunia yang berbeza. Lebih baik kita memilih untuk hijrah yang terbaik. Namun kadang-kadang kita tertanya, hijrahku ini sebenarnya untuk apa? Untuk siapa? Ada orang memilih untuk hijrah dari sudut pakaiannya, daripada tidak menutup aurat kepada menutup aurat, daripada pakaian yang seksi, meksi, yang terdedah kepada yang lebih indah mengikut syariat. Alhamdulillah, dari sudut zahirnya nampak seperti sedang berhijrah. Tetapi ketahuilah bahawasanya hijrah yang sebenar apabila kita hijrahkan hati kita kepada Allah. Sebab boleh jadi orang yang hijrah zahir, dia hanya berhijrah daripada maksiat yang terang kepada maksiat yang tersembunyi. Jika sebelum ini dia hijrah daripada pakaian yang terdedah kepada pakaian yang lebih indah mengikut syariat, tetapi jika dia tidak pasti dan dia tidak jelas dengan hatinya, bimbang dia berhijrah kepada maksiat yang tersembunyi,
iaitu dia dikotori dengan perasaan riya, ujub, takbur, merasa sombong dengan hijrahnya, rasa lebih baik daripada orang lain. Kerana itu insya-Allah buku ini akan menjawab hijrah kita sebenarnya untuk dia. Dan saya ingin membacakan satu petikan daripada buku ini. Ada satu tajuk yang sangat istimewa yang menjadi satu polemik dalam hati kita semua, iaitu kenapa hijrah ini begitu sukar. Subhanallah. Okey, sekejap tadi dah tanda. Okey. Pada muka surat 217. Pada muka surat 217. Bab yang ke-20. Mengapa begitu sukar untuk istiqamah dalam hijrah? Selepas berhijrah, kadang-kala kita berasa ingin mengalah. Sangat sukar untuk terus istiqamah. Rasa terlalu berat dan sukar untuk hadapi ujian dan pelbagai dugaan yang datang selepas berhijrah. Keseronokan seketika yang pernah kita rasakan pada masa lalu seolah-olah memanggil-manggil kita kembali. Kehidupan dunia yang bergemalapan seolah-olah mengajak kita untuk kembali kepadanya. Sebenarnya, apabila kita berhijrah, semakin besar ujian kita hadapi untuk terus istiqamah. Oleh itu, wahai para sahabatku, penting untuk kita sediakan bekalan senjata supaya kita terus istiqamah dalam berhijrah bagi memerangi pelbagai tipu daya yang datang. Untuk istiqamah bukan mudah. Ia memerlukan ketahanan yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Dan 5 senjata utama untuk kita istiqamah sehingga husnul khatimah dan juga berakhir di jannah, menjadi wanita salihah perhiasan dunia terindah dan berkumpul semuanya di syurga yang terindah. Anda boleh mendapat jawapannya di dalam buku Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Saya sangat terinspirasi bila Ustazah Asma sebut hijrah sebenarnya adalah hijrah hati. Kalau kita hijrah fizikal, ia tidak berkekalan. Tetapi kalau hati, insya-Allah nyatanya sampai ke jannah. Subhanallah. Kita tak sabar lagi nak teruskan ni dengan panel kita yang seterusnya, yang tidak asing lagi. Masya-Allah, Ustazah Muzayyana. Tadi sempat sembang sekejap dengan Ustazah, katanya bekerja-kerja daripada IKIM, betul? Masya-Allah Ustazah. Hektik tau jadi Ustazah ni. Menyempatkan diri juga untuk bersama dengan sahabat semua. Subhanallah. Baik, Ustazah Muzayyana, berdasarkan tajuk buku Fasabrun Jamil, nasihat-nasihat penguat jiwa untuk kamu yang hampir berputus asa. Sebenarnya apa signifikan sabar dalam kehidupan? Dan untuk siapa buku ini sebenarnya ditulis? Adakah khusus untuk mereka yang hampir berputus asa saja atau bagaimana? Silakan Ustazah, tafadhal. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Adinda. Mudah-mudahan terkabul doa Ustazah Asma sebentar tadi, amin ya rabbal alamin. Terima kasih warga kerja PTS tahniah atas penganjuran program seperti ini. Terima kasih juga rakan panel Dr. Atia, masya-Allah sebelum ni dalam talian. Sekarang kita duduk bersebelahan, moga Allah redha pada kita insya-Allah. Dan subhanallah, pada pagi yang barakah Jumaat ini, tahniah khususnya kepada suami-suami, lelaki-lelaki yang menemankan para isteri, kerana mereka ada tanggungjawab utama sekejap lagi tengah hari untuk memenuhkan rumah-rumah Allah. Tapi pagi ni mengatur waktu, subhanallah, dengan cukup cemerlang. Mudah-mudahan barakah menemankan para isteri, anak-anak berada di sini. Tahniah ya, mudah-mudahan Allah himpunkan kita semuanya di dalam jannah, amin. Dan kepada semua sekali yang hadir, yang hampir seminggu sudah memenuhi ruangan ini, semoga tidak putus-putusnya keberkatan yang mengalir dalam kehidupan kita insya-Allah. Signifikan sabar dalam buku Fasabrun Jamil, nasihat-nasihat penguat jiwa untuk kamu yang hampir berputus asa. Ada ke orang-orang berputus asa di sini? Ustazah Muzayyana Abdullah lebih selesa dengan panggilan Ustazah Zaid. Masya-Allah, bila dihidangkan oleh PTS satu
Contohlah modul minta pandangan daripada ustazah, daripada tulisan rakan penulis Alfiah Barkah. Masya Allah, tengok nama saja ustazah dah rasa macam teruja. Kemudian apa sahaja ayat-ayat Quran yang dibahas di dalamnya, kalam Nabi SAW yang mulia dipindahkan dalam bentuk-bentuk bahasa yang indah. Apatah lagi bila memandang kalimah fasabrun jamil, kita faham kat situ bukan sabar yang biasa-biasa, sabar yang luar biasa. Jadi cerita tentang sabar ni sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan macam kita nak tacap pipi kita daripada tak comel kepada comel, bukan. Bukan kita nak daripada tak berapa nak kuruskan badan, bukan. Ya, bukan kita memandang diri kita di hadapan cermin apalagi nak dibetulkan, bukan. Dia isunya adalah hal dalaman. Ramai orang boleh sabar, tetapi berapa ramai orang boleh sabar dalam sabar? Masya Allah, banyak orang boleh sabar, tetapi berapa ramai orang yang pertama kali dihentak dengan ujian, itulah sabar utama dia. Kalau kita sebutkan, saya pun diuji, tapi lepas sebulan baru saya sabar. Saya diuji ustazah, lepas setahun baru saya boleh terima, saya sabar. Saya diuji ustazah, sakit perit, tak boleh nak bangkit dah. Sahabat-sahabat, semua kita pernah diuji kerana kita sedang hidup. Orang yang sedang hidup takkan berpisah dengan ujian. Sama ada ujian itu berbentuk nikmat atau ujian itu berbentuk musibah, semua kita dalam ujian. Maka tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, pesanan Allah dalam Quran paling penting kepada kita, tolong jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kerana apa? Rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya Allah. Semua kita pernah buat silap. Jangan pandang ke belakang. Jangan ulang dosa-dosa silam kita. Mengapa hari ini kita hilang sabar? Sudah pasti ada cerita-cerita di balik tabir kehidupan kita. Yang baik kita teruskan, bahkan kita polish bagi kilat, bagi cantik lagi, sebab kita nak mati dalam kebaikan itu. Tetapi sahabat-sahabat, kalau ada di lisan kita pernah sebutkan, aku dah penat dah nak sabar, hilang dah sabar aku ni. Jadi bila dia datang pada ustazah, sampai bila nak sabar? Jawapan ustazah, sampai mati. Kenapa sampai mati? Sebab Quran bagi tahu kepada kita, ada berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Kita kalau disebutkan hari ni, contoh marah pula Izzati Ranti pandai ustazah ni, ada cabutan hadiah istimewa untuk siapa yang hadir pada hari ni. Ada ke? Oh, Masya Allah, contoh. Sudah pasti kita ternanti-nanti. Suami ajak balik dah, abang nak pergi solat Jumaat ni. Tunggulah bang, mana tahu dapat hadiah istimewa. Pantang dapat berita-berita macam tu. Tapi Quran sebut wabasyiris sabirin, dan diberikan berita gembira kepada golongan orang-orang yang sabar. Kita tak nak tunggu ke sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pandanglah aku ya Allah, kasihanlah aku ya Allah, dah cukup lama dah aku sabar ni ya Allah. Kalau bukan kat dunia sebagai balasan, Allah tak pernah mungkir janji. Tunggulah, apa yang Allah janjikan ini pasti akan kita dapat di akhirat Allah. Tapi syaratnya fasabrun jamil. Bukan mudah-mudah untuk sabar. Sekali hentakkan itu, jangan bertapi, jangan bernanti dalam sabar. Sebab itu Al-Quran mengajar kita, dapat sahaja bentuk musibah, terus sebutkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datang, kepada Allah kita kembalikan. Masih lemah ya Allah, masih tak kuat ni. Lainlah kalau orang-orang yang ada ilmu agama di dalamnya, tak. Bukan mesti kamu bergelar ustaz, ustazah, orang hebat. Kalau kamu tidak balik kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, maka kamu akan runtuh dengan tiang yang kamu sandarkan. Tetapi kalau benar kamu bersandar kepada Allah, seperti mana kamu bersandar pada satu tiang yang kukuh, yang insya Allah kita bersandar padanya, kita sendiri tidak akan rebah. Maka sahabat-sahabat, Allahus Samad, Allah tempat memohon hajat, Allah tempat kita bersandar. Kembalikan kepada Allah. Datang lemah, lawan dengan hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Signifikan sabar, bacalah kitab Fasabrun Jamil, helai demi helai. Orang yang membaca buat setakat hari ini, ustazah, kenapa menjemput air mata jatuh pecah daripada kolam mata saya? Ustazah kata, ustazah tak salah apa. Kita sedang terdidik dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalamnya. Kita sedang terdidik dengan kalam Nabi SAW yang mulia. Jadi membaca, dulu-dulu cikgu selalu cakap, membaca jambatan ilmu. Hanya mendapatkannya Izzati, tapi kita tak baca, kita takkan dapat rasa itu.
So rasa itu yang kita nak undang pada hari ini, insya-Allah. Sabarlah selagi mana Allah beri ruang untuk hidup. Insya-Allah sahabat-sahabat akan melebar jalan-jalan syurga untuk kita. Allah tak pernah zalim pada kita, tapi kita yang zalim pada diri kita sendiri. Cari, korek di mana silap khilaf kita, belum terlambat. Walau usia mana kita berada hari ini, perbetulkan, perbaiki. Insya-Allah itu juga adalah jalan-jalan sabar untuk kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustazah Muzayyana. Saya sangat terinspirasi bila Ustazah sebutkan ramai orang boleh sabar, tetapi tak ramai orang yang boleh sabar dalam sabar. Subhanallah. Ayat yang sangat deep. Subhanallah. Baik. InsyaAllah kita akan teruskan pula bersama dengan Dr. Atiyah Azmi. Jadi Masya Allah, soalan untuk Dr. Atiyah ni kan, dia short and simple. Soalan dia, why? Kenapa Projek Muhammad? Silakan. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Terima kasih kepada Izzati, Ustazah Asma dan Ustazah Muzayyana dan juga pihak PTS kerana menganjurkan majlis yang sangat penuh barakah ni, masya-Allah. Soalan yang simple, tapi jawapan saya tak simple. Ya Izzati? Kenapa buku saya ni diberi tajuk Projek Muhammad? Mungkin ramai tertanya, Muhammad? Siapa Muhammad tu? Lepas tu ternampak pula gambar saya dukung seorang bayi. Di Projek Muhammad ni merupakan sebuah buku tentang perjalanan saya sebagai seorang ibu yang ada anak istimewa yang dinamakan Muhammad. Dan Muhammad ini telah meninggal dunia pada tahun 2019 bulan Disember. Jadi buku Projek Muhammad ini adalah ukilan tentang perjalanan saya daripada saya dapat tahu saya mengandungkan anak yang mempunyai otak yang tidak lengkap. Ustazah bayangkan bila kita pergi scan tu, doktor macam mana anak saya? Sebab saya dah ada 3 orang anak perempuan. Lepas tu, oh anak ni anak lelaki, doktor kata. Lepas tu, lama doktor scan, otak dia macam mana doktor? Tak okey, doktor kata. Jadi saya ni bila lihat gambar, image, otak tu pun memang tak sempurna. Jadi perjalanan yang penuh dengan perlukan kepada fasa jamil Ustazah. Subhanallah. Jadi bila saya dengar apa yang Ustazah Zai sebutkan, memang saya banyak lalui fasa yang di mana saya dipenuhi dengan banyak ujian tu, sampai saya memang tertanya-kan, ya Allah, apa itu sabar? Sebab saya sampai bertanya, ya Allah, aku nak apa ni? Sebab kita ni manusia nakkan kehidupan seperti mana kita nak. Contoh macam saya pagi ni dah plan nak datang sini, dah excited nak pergi WTC semua ni kan. WTC. Anak saya yang kecil sekali batuk dan nafas dia laju. Jadi saya kata, ya Allah, jadi saya pergi bawa dia pergi ke hospital. Jadi kehidupan kita ini seperti projek. Bila kita ada projek, kita akan rasa macam membebaskan diri kita daripada event itu. Okay, ini ada sebagai projek. Contoh bila saya dengan arwah Muhammad, suami saya kata, nak tahu kenapa nama Projek Muhammad, kena beli buku ni, kena tahu kenapa nama Projek Muhammad. Tapi basically bila kita tahu, kita lihat mendekati pengalaman ini seperti sebuah projek. Jadi bila kita ada projek ni, kita ada perancangan, kita tengok siapakah tim yang kita perlukan dalam projek ini. Dan bila kita ada projek pun, tak semestinya dia akan jadi seperti mana yang kita rancangkan. So kita nak buat macam mana? Jadi kisah saya sebagai seorang ibu yang memang 17 kali anak saya menjalani pembedahan, pernah duduk di hospital selama 100 hari. Ya Allah, saya tak tahu nak kata, memang saya lihat arwah Muhammad
memang simbol kepada kesabaran. Arwah Muhammad sabar, saya sabar. Sekarang ni pun saya sedang belajar Quran Pak Ustazah. Tak laki dengan Ustazah Syria ni, dia memang cakap dekat saya, you sabar, I sabar. No sabar, no Quran. Maknanya dalam hidup ni nak belajar Quran pun kena sabar. So maknanya apa yang Ustazah Zai dengan Ustazah Asma kongsikan, kehidupan kita ni berbalik semula kepada kenapa aku diciptakan. Dan kita ni nak marah siapa sebenarnya? Kadang saya tengokkan macam benda-benda berlaku dalam kehidupan ni, macam anak sakit, alamak aku daripada boleh ni nak kena rushing semua ni, tapi aku nak marah siapa sebenarnya? Rupanya apa yang Allah nak beri kepada saya saat ini, itu kesabaran, dan semoga Allah terima kesabaran ini insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah. Sebenarnya saya dah baca buku Dr. Hafizah Projek Muhammad. Jujur saya cakap, pada awal bab lagi saya dah nangis menitik air mata, Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan buku Projek Muhammad, Masya Allah. Jadi kita akan teruskan ke round yang kedua, boleh Ustazah? InsyaAllah. Subhanallah. Baik, untuk soalan Ustazah Asma Harun, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tajuk buku Ustazah adalah Hijrahku Ini Sebenarnya Untuk Siapa? Melalui tajuk dan kandungan yang ada, difahamkan bahawa dia berkenaan dengan usaha peribadi dan individu dalam nak tentukan penghijrahan yang betul dalam syariat. Ramai yang berjaya berubah menjadi individu yang baik, tapi ramai juga yang kecundang disebabkan faktor lingkungan, environment. Jadi apakah pandangan Ustazah pengaruh lingkungan dalam penghijrahan seseorang? Silakan Ustazah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ustazah Muzayana, hari ini kan hari Jumaat dan kita disarankan untuk memperbanyakkan salawat. Subhanallah. Boleh tak nak minta Ustazah pimpin untuk kita berselawat? Boleh Ustazah, tafadhal. Saja je kan. Suara Ustazah Muzayana power. Suaranya sesuai sangat untuk memimpin kita berselawat secara ringkas Ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua kita sambil-sambil ni pun boleh berselawat yang paling ringkas, okay? Tapi bila di bibir kita berselawat, datangkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting, layak tak dapat syafaat Nabi. Jadi Ustazah lebih suka supaya meninggalkan kesan dan oleh-oleh untuk kita bawa pulang. Jom kita ikut sama-sama dengan Ustazah supaya datang rasa rindu dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, mula. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ulang lagi. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang rindu selalu sebut namanya, perbanyakkan selawat. Orang cinta dibuktikan cinta itu dengan amal. Tirulah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui contoh akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallah, terima kasih kepada Ustazah Muzayanah, masya-Allah. Bila Ustazah sebut ya Rasul, kami rindu, ya Rasul, kami
kami cinta, kami sayang, kami rindu, subhanallah. Tiba-tiba terasa sebab di dalam hati kita tidak sedar kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia sehingga lupa untuk menanam rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat merindui kita. Dan kita tahu hijrah, buku yang berada di tangan saya ni adalah naskah antara yang terbaru iaitu tentang hijrah. Adalah satu perjalanan hebat Rasulullah SAW. Berhijrah meninggalkan kampung halaman yang tercinta, meninggalkan apa yang diusahakan, apa jua perniagaan, keluarga, tanaman, semuanya. Para sahabat, isteri-isteri para sahabat, isteri Nabi mengakur dengan satu perintah untuk hijrah. Hijrah yang menuntut pengorbanan segala-galanya. Kerana dengan hijrah itulah boleh mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hijrah itulah boleh mencapai kesempurnaan kepada hidup sebagai Muslim, sebagai mukmin. Sebab itu saya sangat faham. Ada di kalangan kita pada saat ini, sama ada kamu sebagai seorang anak kecil, kamu masih di sekolah rendah. Siapa yang sekolah rendah kat sini angkat tangan? Siapa sekolah rendah angkat tangan? Anak-anak sekolah rendah, Masya Allah. Hebatnya, subhanallah. Datang pameran buku sekolah rendah dah datang. Okey, sabar-sabar. Siapa sekolah menengah angkat tangan? Sekolah menengah angkat tangan tinggi-tinggi. Ada juga mak budak nak angkat tangan kan? Insya-Allah. Siapa dekat sini umurnya dah 40 tahun ke atas? 40 tahun ke atas angkat. Oh, ramai. Dah tak lama dah ni. Subhanallah, ada 50, ada 60, Masya-Allah. Kita tidak lagi dituntut untuk hijrah tempat ke tempat sebagaimana Rasulullah. Tetapi setiap hari kita sentiasa berhijrah. Sama ada menjadi orang lebih baik hari ini ataupun lebih buruk hari ini berbanding semalam. Bila Pak MC tanya dan saya jawab secara ringkas, bagaimana suasana ataupun lingkungan sangat mempengaruhi proses hijrah. Sehingga ada yang bertanya, Ustazah, adakah bila kita nak berhijrah, kita kena putus dengan kawan-kawan yang selalu ajak kita buat maksiat? Adakah kita kena putus ukhuwah ataupun silaturahim? Sebab kalau saya berada bersama mereka, saya akan terikut-ikut. Dari segi pakaian, dari segi percakapan, dari segi makan minum, dari segi hiburan dan sebagainya. Saya jawab, kita tidak boleh putus kawan, tak boleh putus ukhuwah. Yang kita boleh buat dalam tempoh hijrah adalah menjauhkan diri sekejap untuk kita cari kekuatan dan istiqamah dalam hijrah. Kemudian kita kembali dekat dengan kawan-kawan dan geng-geng kita yang lama, supaya dengan niat kita nak ajak mereka sama-sama hijrah. Subhanallah. Sebab itu ada orang bila nak hijrah, dia left group, dia left WhatsApp group. Lepas tu dia mula unfollow orang yang boleh mempengaruhi dan menghalang dia daripada hijrah. Dia tanya, dosa tak Ustazah saya left group? Left group apa? Sebab group tu banyak ngumpat, group tu banyak cakap pasal orang, group tu selalu begini-begini. Jadi saya left group. Ada yang terasa, ada orang kata, alah nak tunjuk bagus lah tu, kau ni baca bagus dan tak nak kawan, left group lah. Puan sekalian, dari sudut hukumnya tidak pun berdosa dan menjadi kesalahan. Sebab bukan semestinya left group tu bermaksud kita putus sahabat ataupun kita membenci. Tetapi kita kenal diri kita. Kita tahu kita tak kuat dan kita lemah bila berada dalam kumpulan yang akan mempengaruhi kita melakukan perbuatan yang Allah tidak suka. Subhanallah. Sebagai penutup, saya nak cerita satu kisah bagaimana ada orang sanggup berkorban untuk hijrah. Dia adalah seorang pegawai bank yang gajinya sudah berpuluh-puluh ribu. Kehidupannya sangat mewah. Rumahnya besar, keretanya besar, semuanya ada pembantu, ada driver, semuanya dipermudahkan. Namun satu je dia tak rasa mudah dalam hidupnya, iaitu untuk menunaikan solat di awal waktu. Kemudian apa yang dia sanggup buat untuk hijrah, untuk dapat nikmat solat berjemaah di masjid dan solat di awal waktu? Dia letakkan jawatannya dan dia memilih untuk bekerja sebagai pemandu teksi. Dan saya jumpa beliau ketika saya naik teksi beliau.
Sebab pemandu ni boleh speaking. Kita boleh tahu dia ni orang educated ni. Kan, sekian-sekian cara bercakap lain. Rupanya bila saya tanya, itulah pengalaman dia. Dan dia kata sekarang Ustazah, kereta semua kena jual. Rumah yang kami duduk lama pun kena jual. Sekarang kami menyewa. Begitu begini kerana hijrah yang kami buat ini perlu mengorbankan semua. Yang paling susah nak terima isteri dan anak-anak. Subhanallah. Kerana kena ubah semua corak cara hidup. Dan akhirnya Ustazah, alhamdulillah, saat ini untuk saya salat, walaupun ada pelanggan ataupun ada penumpang tahan tangan sekalipun, bila saya tahu 10 minit lagi waktu bertemu dengan Allah, saya juga angkatkan tangan sama untuk menunjukkan mohon maaf saya tak boleh ambil. Dan alhamdulillah, nikmat hijrah. Daripada selama ini saya perlu ikut klien, saya atur solat mengikut kerja. Tetapi sekarang saya atur kerja cari rezeki mengikut waktu solat. Dan inilah hakikat kekayaan, hakikat senang, hakikat tenang dan hakikat bahagia yang sebenar. Sebab itu apabila kita mula memahami hakikat hijrah adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Hakikat sebenar hijrah adalah untuk kita mengikhlaskan apa jua yang kita buat kerana Allah. Apabila datang apa jua ujian, kita sanggup hadapinya dengan tenang dan dengan sabar. Dan kita akan teruskan hijrah sebab kita tahu penghujungnya adalah jannah. Subhanallah. Mudah-mudahan buku ini memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan teman dalam kesukaran kalian berhijrah. Saya juga sentiasa berhijrah. Kita semua sentiasa berhijrah. Kalau anda rasa down dengan kata-kata manusia, bangkitlah dengan kata-kata Allah. Kadang-kadang kita down dengan hinaan manusia, bangkitlah dengan pujian daripada Allah. Allah memuji orang yang sabar. Allah memuji dan menjanjikan sesuatu bagi orang yang kembali dan makin dekat dengan Allah. Dan saya sudahi dengan satu hadis Nabi SAW. Subhanallah, Nabi SAW bersabda melalui hadis kursi, barang siapa yang mendekatiku sehasta, sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Dan barang siapa yang mendekatiku, Allah kata, siapa yang berhijrah kepadaku, yang mendekatkan kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan dengannya satu depa. Maksudnya satu depa, dua-dua tangan buka. Dan siapa yang mendekatkan berhijrah kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya, pergi kepadanya dengan berlari ataupun berjalan dengan cepat. Maksudnya betapa Allah sayangnya kita. Walaupun usaha kita sikit je untuk hijrah. Kadang-kadang nak buat banyak, kita rasa takut kita akan lelah. Kita mula sikit je. Hari ni tambah sikit selawat jadi 20, jadi 30. Kita melampaukan sikit je tudung. Kita belajar pakai stokin pada hari Jumaat saja, kita kata. Hari lain kita rasa susah nak pakai setiap hari. Kita nak mula hari Jumaat. Maksudnya dengan langkah sikit dan kecil saja, tetapi di sisi Allah, apa saja langkah menuju pada Allah adalah langkah yang paling terindah. Subhanallah. Sekian, terima kasih. Dan ini pusingan terakhir. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Saya sangat terkesan dengan kata-kata Ustazah. Kalau kita down dengan kata-kata manusia, kita bangkit dengan kata-kata Allah. Masya-Allah. Baik, seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita kesudukan masa ni, masya-Allah, kita bersama dengan Ustazah Muzayana untuk round yang terakhir. Soalan dia, Ustazah, kenapa sabar ni dikaitkan dengan kebahagiaan? Boleh tak kalau Ustazah berikan ulasan tentang sabar dalam pengaruh kesejahteraan masyarakat? Silakan Ustazah. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Ustazah bisikkan dengan Dr. Atiyah tadi, masa 1 jam. Orang nak bercakap 3 orang ni, semuanya memang tak pernah tak bercakap dalam sehari. Hari-hari dengan mikrofon. So kami sendiri sejujurnya tak rasa puas pun, sahabat-sahabat muslimat. Maka apa yang dinukilkan dalam buku-buku yang ada di hadapan ini semoga menjadi satu vitamin, satu apa orang kata, suplemen lah dalam hidup, insya-Allah. Kita jadikan itu sebagai makanan harian untuk rohani kita. Kalau sehari 3 kali, sekali kita makan. Kalau tak 3 kali itu rasa macam
Contohlah ada orang tak makan tengah hari tapi saya ambil buah Ustazah, saya makan ini, saya minum air banyak Ustazah. Sentiasa kita nak isikan perut kita. Tapi bagaimana dengan rohani kita? Masya Allah, bila kita faham tentang kalimah fasabrun jamil, apa yang saya nak kaitkan sahabat-sahabat hari ini yang paling sedih, terkini 2-3 hari lepas Ustazah Asma, saya rasa macam apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni? Kan banyak orang sibuk dengan konten. Bila sibuk dengan konten untuk memuaskan mana-mana makhluk yang menonton, yang menyumbang like, yang komen pada kita, kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari perhatiannya makhluk. Maka kita semakin jauh dengan perhatiannya Al-Khaliq, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Konten apakah sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Kalau kita faham tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sahabat-sahabat berkorban masa, bukan tak ada yang penting kat rumah, penting. Tapi kita menyiapkan diri kita pagi Jumaat yang barakah ini berada dalam lingkungan ilmu. Masya Allah, ini juga kita sedang dalam beribadah. Bersihkan hati kita. Takutnya kita hari ini dalam masyarakat kita nampak penyakit kemurungan. Ada kelompok-kelompok yang tertentu yang semakin banyak, ramai jumlahnya, yang semakin sakit jiwa. Sedangkan beliau ini, mereka ini dulu yang memimpin orang untuk berada di jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan kebaikan. Adakah sebenarnya sahabat-sahabat, makin lama kita hidup, kita makin penat berbuat taat? Makin lama hidup, makin penat berbuat taat. Tak payah cerita taatkan Allah, taatkan Rasulullah dulu. Cerita taat seorang isteri kepada sang suami. Penatlah nak taat sampai bila? Jawapannya selagi mana kita bergelar isteri kepadanya. Subhanallah, sebagai ibu dan ayah, Ustazah Zai selalu sebut, kita ada mungkin di kalangan kita yang Allah takdirkan dalam hidupnya bekas suami, bekas isteri, tapi kita tak pernah ada bekas anak. So macam mana masalah dalam hidup kita besarkan anak bersama-sama sebagai ibu dan ayah kepada anak tersebut. Walaupun rumah berbeza, sekali-sekala perlukan pertemuan. Kamu bukan lagi suami isteri yang perlu hidup bersama seperti pasangan suami isteri. Dah tidak ada batas aurat dan sebagainya, semata-mata konon nak membesarkan anak bersama-sama. Semua tu ada kaedah, ada panduan dalam Islam, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ya, anda sebagai seorang yang baik, bukan ayah yang meninggalkan tanggungjawab kepada anak-anak walaupun telah berpisah dengan isteri. Tetapi jangan kita menghalau berkat daripada Allah kerana kita tidak patuh syariat sebagai bekas isteri dan bekas suami. Akhirnya kalau kita tak balik kepada agama Allah, kita penat dalam taat. Subhanallah. Jadi apa yang Ustazah nak sebutkan, kenapa ada orang yang penat dalam taat ni? Sebab dia tak tahu bahawa kita kena buat baik sampai akhir hayat untuk mendambakan kematian husnul khatimah. Maka kita akan berakhir penghidupan kita ni dengan kebaikan. Bila sabar, sabar lagi, sabar lagi. Sampai bila Ustazah sebut tadi? Sampai mati. Bila kita diazab di alam kubur, datang malaikat mungkar nakir, tak ada siapa nak pujuk kita sabar. Malaikat mungkar pukul sikit tu je, nakir pujuk kita. Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dah berhenti dah, buku catatan amal telah ditutup. Maka hari ini sahabat-sahabat, kalau sampai kita terpaksa bertemu dengan pakar sakit jiwa contoh, kita doakan saudara-saudara sahabat-sahabat kita ini insya-Allah akan bertemu dengan rawatan yang terbaik. Tetapi percayalah, yang maha baik sentiasa ada bersama kita, tak pernah tinggalkan kita. Terkadang sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang kata viral tu, nak sabar tapi nak marah tapi kena sabar, nak marah tapi kena sabar, macam tu Ustazah. Kan? Jadi maknanya tu nak marah tapi kena sabar. Kenapa kena sabar? Sebab dengan menahan marah tu pun kita sedang dalam ibadah. Dan malaikat Allah didatangkan bersama-sama kita. Ustazah suka kongsi cerita ni sebab itu sangat dekat dengan hati Ustazah. Rupa-rupanya dalam kita menahan, dalam kita sabar tu, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memayungi kita dengan payungan rahmat yang luar biasa hebat. Jadi dalam rahmat ni sahabat-sahabat, kita tak boleh beli dekat mana-mana. Kita kena bertindak dengan amal salihat. Jadi nak bersihkan, nak lapangkan dada kita, fasabrun jamil adalah sebagai satu jawapan. Sabar saja tapi tak jamil, tak jadi.
maka kita kena sabar dengan sabar yang indah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat, kita akan penat bila kita mencontohi, minta maaf sebut, Dr. Atiyah manusia biasa, Ustazah Muzayyanah, Ustazah Asma Harun manusia biasa. Tetapi kita kena mencontohi Rasul Ulul Azmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sakit, para rasul pernah sakit. Kalau orang terdekat dengan kita tak nak dengar kata, para rasul pernah mendahuluinya. Kalau ada orang fitnah, orang dengki pada kita, para rasul pernah mendahului. Ujian-ujian yang kita rasa penat ni, mereka lebih awal penat. Tetapi kenapa mereka berhimpun di dalam syurga Allah? Kerana apa saja yang didatangkan dalam hidup mereka, mereka balikkan semula kepada Allah. Jadi jangan salahkan apa-apa yang datang dalam hidup kita sebelum kita belajar menyalahkan diri sendiri. Kita yang belum cukup, kita yang belum kembali kepada Allah, maka tunjukkan aku jalan ya Allah. Sebab itu bila kita solat dengan lafaz ihdinas siratal mustaqim, minta kita ditunjuk oleh Allah akan jalan-jalan yang lurus. Dan tolong dengan sangat sahabat, bila kita lafaz kalimah Malik Yaumiddin, Malik yang kita nak bertemu nanti sebagai penguasa kepada segala, dia tak tanya kita hal lain. Jangan stres dengan hutang, jangan stres dengan masalah yang datang keliling kita. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, streslah apabila kita tak bertingkah, berlangkah maju ke hadapan untuk mendekat dengan Allah. Selangkah kita dekat kepada Allah, subhanallah, saat susah, Allah saat senang, Allah akan berlari mendapatkan kita saat kita susah. Jadi jangan marah Allah, sebab Allah tak pernah zalim pada diri kita. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Fasabrun jamil, sabarlah dengan sabar yang indah. Semoga ini menjadi perawat jiwa, sebar-sebarkan kepada seramai mungkin rakan-rakan kita. Jadikan hadiah, insya-Allah ia menjadi perawat nasihat kepada orang-orang yang hampir berputus asa. Cepat rawat, jangan biarkan hati itu sakit, akhirnya kita tersungkur di pintu syurga. Kita tak nak tersungkur di pintu syurga, kita nak masuk ke dalam syurga insya-Allah. Follow Nabi SAW rapat-rapat, insya-Allah. Akhirnya sahabat-sahabat hidup dalam berkat, mati dalam rahmat. Ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, sabrun tak jamil tak jadi. Kena sabrun yang jamil baru jadi. Okey? Masya-Allah. Kita teruskan lagi dengan yang terakhir, pedal terakhir kita untuk pagi ini. Soalannya, apa yang doktor kongsikan intipati buku yang berharga untuk diambil ibrah oleh masyarakat dan diterjemahkan dalam konteks mereka sendiri? Silakan. Okay, terima kasih Zati. Masya Allah. Jadi mungkin kalau projek Muhammad ni kisah peribadi saya, tapi bagaimana kita nak baca dan rasa bagaimana kita nak amalkan untuk mengambil ibrah untuk orang lain kan. So saya lihat ni, aspek ni kita boleh lihat buku projek Muhammad ini kepada ibu ayah yang mempunyai anak yang tidak ada apa-apa cabaran kesihatan. Kita semua ada anak kan, Masya Allah, Alhamdulillah, ibu dan ayah di sini. Tak semua ibu dan ayah diuji dengan anak istimewa ataupun anak yang punya kesihatan yang mencabar. Tapi bagaimana bila saya sendiri ada anak yang sakit, anak yang umur 2 tahun setengah macam baby 3 bulan. Itu yang mengajar saya untuk bersyukur. Jadi untuk ibu dan ayah di sini yang ada anak, tolong bersyukur di atas nikmat ada anak itu. Kadang-kadang kita suka bandingkan anak kita dengan orang lain. Dia punya sepupu ni 4 tahun dah boleh baca buku. Kenapa anak aku ni 4 tahun asyik nak main pasir dengan air lagi? Kita tak bersyukur dengan anak kita punya perkembangan. Jadi saya nak ingatkan kepada ibu dan ayah di sini, bila kita baca buku projek Muhammad ni, insya-Allah kita boleh rasa yang anak kita ni okey. Kadang-kadang mungkin anak kita nakal sikit-sikit tu, dia tak akan selama-lamanya nakal macam tu. Tapi kalau kita sentiasa sabar dan berikan kasih sayang dan sentiasa berharapan tinggi untuk anak tu, insya-Allah itulah perjalanan projek kita dengan anak-anak, projek parenting kita. Dan juga buku ini khusus untuk ibu dan ayah yang ada anak istimewa, autism, ADHD, neurodivergent.
ada sakit neurologi, macam-macam sakit Ustazah. Bila saya duduk kat hospital tu, ya Allah, macam-macam penyakit anak-anak ni ada. Dan ibu ayah ini memang Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Jadi semoga dia menjadi peneman kepada ibu dan ayah yang mungkin ada dicabar dengan anak-anak yang berkesihatan. Saya nak bagi tahu yang walau macam mana pun kita memang kena sabar dan bagi tanya diri kita, apakah mindset, apakah skill set, apakah tools yang saya perlukan untuk hadapi ujian ini. Okey, so contohnya kita ada anak yang sakit yang kerap ke hospital. Kita tak boleh nak kawal anak itu punya ujian nak kena ke hospital tu. Tapi apakah mindset yang saya perlukan untuk saya kuat? Apakah skill set? Mungkin maknanya kita dah, contohnya mindset tu maknanya kita dah faham konsep, oh ini ujian aku kena bersabar contohnya. Oh, sebab anak aku ini sering ke hospital, maka aku dah buat persiapan dah. Contoh makanan frozen banyak dalam freezer ke, bag kita dah siap packing ke, kita dah ada nombor orang kita nak contact kalau emergency ke. Sebab itulah cara kita mendekati kehidupan ni harus praktikal. Sebab kadang kita banyak sangat faham idea tapi aku nak buat apa sekarang ni. So kita kena ada practical approach to how kita nak menangani kehidupan dalam ujian dalam kehidupan. Jadi semoga buku ini juga satu lagi aspek dia menyentuh adalah tentang kematian. Kematian anak. Ya Allah Ustazah, ujian dia. Mama saya memang nak menangis tapi memang sabarlah kan sebab khalayak ramai. Tapi ujian kehilangan anak ini memang saya rasa siapa yang lalui sahaja yang faham. Air mata ni tak akan pernah kering untuk anak yang kita kehilangan. Tetapi kerana kita memahami, saya bagi tahu macam bila Muhammad baru meninggal tu saya menangis. Tapi sentiasa ingat, ya Allah, janganlah aku menangis sebabkan hamba kan. Ya Allah, aku nak menangis sebab Engkau. Ya Allah, aku nak menangis sebab aku rindukan Allah dan aku rindukan Rasulullah SAW. Jadi saya mohon, ya Allah, doa, kuatkanlah hati aku. Biarlah pahala aku menangis ni supaya Kau redha. Aku sedih sekarang ni sebab Allah ambil anak kita kan Ustazah. Bila saya sendiri lihat anak saya dikebumikan, ya Allah, saya kata, ya Allah, ini memang milik Kau. Ya Allah, aku tak boleh nak buat apa-apa. Saya tak boleh bantu anak saya bernafas. Saya tak boleh nak tarik balik. Tak boleh. Jadi itulah kehidupan kita. Kita akan kehilangan. Tapi yang paling bahaya dan merisaukan adalah paling kita kehilangan iman tu. Jadi walau macam mana pun ujian yang kita hadapi, saya yakin di sini mesti ada ramai distress, mental health problem, isu kewangan, macam-macam kehidupan kita yang tak berhenti. Tapi ingat, macam Ustazah pesan, kita kena berada di jalan yang Allah redha tu. Walau macam mana pun, carilah supaya setiap langkah ni yang mana yang akan mendapat barakah. Macam saya pun kadang dengan anak kau Ustazah, nak marah ke tak? Kalau tak marah, mesti aku dapat barakah. Kalau barakah, hasil dia macam okeylah, tak nak marah. Itulah kehidupan kita. Sempat berfikir. Kita kena train otak kita ni, ada momen boleh pause dulu, nak pilih tindakan yang mana supaya kita tak automatik sangat tindakan tu. Sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, such an inspiring story. Okay, subhanallah. Baik. Jadi kita dah sampai ke penutup, dah sampai ke penghujung ni dah. Jadi apa yang kita dapat belajar sebenarnya daripada tiga buku yang dibedahkan, yang dibentangkan, is actually, pertama, buku Hijrahku ini membawa kita, masyarakat dapat melihat perubahan dari sudut matlamat dan pembaikan diri sendiri. Dan kemudian buku Fasabrun Jamil, masyarakat dapat melihat cabaran sabar dan signifikan dia untuk orang-orang yang ada mental health issue dan sebagainya. Dan untuk buku Projek Muhammad, masyarakat dapat melihat cabaran keluarga dengan perspektif yang positif. Baik, Masya Allah. Jadi kita harapkan dengan islah gabungan daripada ketiga-tiga panel, ketiga-tiga karya ini dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan ke arah yang lebih positif, InsyaAllah. Jadi semua ini adalah sinergi ummah untuk ummah. Jadi sampai di sini dahulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah sesi bual bicara bersama para penulis yang syarat dengan ilmu dan buah fikiran.
Acara seterusnya ialah gimmick pelancaran buku terbaru dari barisan panelis. Untuk itu, para panelis diminta untuk terus berada di atas pentas bagi majlis perasmian. Sukacita ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Cik Izzati Elia akan menerbitkan sebuah buku baharu bersama dengan PTS yang bakal diterbitkan sekitar Ogos dengan tajuk Muslimah Limited Edition. InsyaAllah, buku ini akan mengupas perihal iman, pendirian, akhlak, kecerdikan dan cinta seorang muslimah. Anda boleh dapatkan buku ini di seluruh kedai buku, Pautan Book Cafe dan Shopee Buku PTS. Hadirin sekalian, dengan sempurnanya gimmick itu tadi, maka sempurnalah majlis kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran sepanjang majlis ini berlangsung. Untuk mendapatkan koleksi buku terbaru daripada Ustazah Asma Harun, Ustazah Muzayana Abdullah dan Dr. Atiyah Azmi, para hadirin boleh ke reruai kami di Dewan Tun Razak 4 dengan potongan harga sebanyak 15%. Sekian sahaja daripada saya, Aisyah binti Hamdan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.